Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menunjukkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah. Malam ni seperti yang dijadualkan, Selasa malam Rabu, kita akan membincangkan satu topik ataupun tema dalam Quran berkenaan dengan golongan munafiqun, tentang al-munafiqun. Malam ini Alhamdulillah merupakan siri yang ke-9. Kita telah pun lalui beberapa siri sebelum ini. Jadi malam ni kita akan melihat beberapa lagi ciri-ciri orang munafik di zaman Nabi SAW. Malam ni kita tidak akan membicara secara panjang lebar, ringkas sahaja dan mudah sahaja, yang mana kita akan merujuk terus dalam surah Al-Munafiqun. Okey. Ayat yang dimaksudkan dengan suratul Munafiqun adalah ayat ayat yang dalam suratul Munafiqun. InsyaAllah kita akan rujuk surah Al-Munafiqun, surah nombor 63, ayat yang keempat, muka surat 554. Ini adalah ayat keempat ni adalah perbahasan kita pada malam ini, yang mana ayat yang keempat Al-Munafiqun ini kita boleh mengeluarkan walaupun ada satu ayat, tetapi dalam ayat ini mengandungi empat ciri yang dikatakan orang munafik. Okey. Ciri yang pertama, yang mana kalau kita kombinasi daripada siri yang ke-8 dan sebagainya, jadi malam ni kita dah sampai ciri yang ke-37. Yang mana ciri yang ke-37 ini merupakan ciri yang pertama bagi ayat nombor 4 itu, iaitu orang munafik ini, mereka ini jika dilihat dari sudut fizikalnya, jika dilihat dari sudut luarannya, mereka nampak hebat. Maksudnya orang munafik ini bukan orang yang biasa-biasa, tetapi dari sudut luaran mereka nampak hebat. Nampak seperti orang yang gagah. Mereka perkasa seperti Abdullah bin Ubay. Kalau kita baca riwayat Abdullah bin Ubay ni, dia bukan seorang yang macam kering ke, seorang yang nampak macam penakut ke, tapi luaran dia nampak hebat. Nampak seorang yang berani, gagah, tapi luaran lah. Kata orang munafik ni, mereka ini hanyalah yang mementingkan luaran mereka. Mereka tidak mementingkan dalaman mereka. Dalaman tu yang kita masukkan adalah tentang iman mereka. Yang paling penting, biar orang nampak, luar nampak hebat. Nampak macam dia orang yang berilmu, nampak macam dia orang yang soleh. Sebab itu kita jangan mudah terpedaya dengan hanya melihat pada luaran. Bukanlah bermaksud kita mengabaikan luaran. Islam menyuruh kita supaya nampak kemas, nampak bersih, nampak cantik, kan, nampak seperti orang yang gagah, kan, tidak nampak seperti orang yang sakit dan sebagainya. Tetapi bukan niat kita, maksudnya bukanlah niat kita seperti orang-orang yang bersifat munafik. Okey. Nombor 37 ini kita akan sebut nanti ayatnya, tapi saya nak terus pergi kepada ciri yang ke-38. Ciri nombor 38, nanti kita akan tengok ayat dia.
Okey, ciri yang ke-38 masih lagi merujuk pada suratul Al-Munafiqun ayat 4. Yang mana kita akan dapati orang munafik ini, mereka ini, kejap ya. Oh, saya, kejap. 38, orang munafik ini, mereka ni sebenarnya, walaupun luar nampak hebat, tetapi sebenarnya di sisi Allah, di sisi Islam, orang munafik ni tak bagi manfaat apa-apa pun. Tak datang faedah pun kepada Islam, kepada tidak memberi faedah pun kepada kemenangan Islam. Kerana apa? Kerana orang munafik ni kita dah sebut hatinya sangat kotor. Mereka tidak suka kepada Islam. Jadi orang munafik ni kita kata umpama, nanti kita akan tengok Allah mengatakan dia umpama seperti mana kayu. Umpama kayu. Kayu ni kita tak boleh gunakan dia untuk apa-apa. Melainkan maksudnya kayu ini kalau macam kayu, dia tidak boleh memberi manfaat apa-apa, melainkan kayu tu kalau kita guna buat kerusi ke, buat meja ke, buat buat sesuatu yang boleh digunakan. Kalau hanya semata-mata kayu, maka ia tidak memberikan faedah. Jadi Allah gambarkan orang munafik ini, mereka seperti kayu yang bersandar. Jadi kita akan baca ayat dia, insya-Allah. Okey. Kemudian ciri yang ke-39, mereka ini sebenarnya adalah manusia yang sangat takut. Mereka ni sentiasa dalam keadaan ketakutan. Kita pernah bincang sebelum ini, orang munafik memang takut nak pergi perang. Itu memang salah satu cirinya. Tapi bukan pergi perang saja sebenarnya. Orang munafik ni, dia orang yang sentiasa dalam keadaan yang takut, dia cemas. Dan orang Islam, dia cemas kalau ada mana-mana wahyu yang turun. Mereka takut dengan kalau ada apa-apa perintah yang perlu dilakukan. Mereka takut. Takut serba-serbilah. Takut nak perang, takut nak derma harta. Okey, itu orang munafik. Jadi ke-9. Nanti kita akan tengok ayat dia. Lepas tu satu lagi, saya sebenarnya tertinggal satu lagi. Okey, cuma okey, nanti saya akan sebutkan. Okey. Satu lagi, orang munafik ini Allah istiharkan mereka sebenarnya adalah bukan kawan, bukan teman bagi orang Islam. Tetapi mereka ini adalah musuh bagi orang Islam. Maka kalau ia musuh, maka kenalah berhati-hati. Okey. Lepas tu satu lagi mungkin saya tak letakkan, nanti saya akan tunjukkan kat mana yang saya tak letakkan satu lagi, tapi boleh kita ambil maklumat itu. Okey, jadi nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita tengok ayatnya. Kita tengok ayat yang keempat. Okey, Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ حُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ. Itu ayat yang keempat. Ayat keempat ni kita lihat dia punya terjemahan, lepas tu kita kembali melihat ciri-ciri bermula nombor berapa tadi, 38 ya. Tengok pada mula kita ambil nombor 38 lah.
Okey, 37 ya. Okey, 37. Okey, kita tengok ayat dia. Okey. Allah mengatakan, dan apabila engkau, iaitu Nabi Muhammad, ataupun merujuk juga kepada orang-orang yang beriman, kalau memperhatikan mereka, mereka ni siapa? Adalah orang munafiqun. Macam mana kita boleh mengatakan ia merujuk kepada golongan al-munafiqun? Maka kita kena tengok pada ayat yang sebelumnya lah. Sebab ini kan ayat yang keempat. Jadi kalau kita baca ayat nombor 3, ayat nombor 2, ayat nombor 1, memang perbincangannya tentang al-munafiqun. Jadi mereka ni apa? Engkau akan kagum, tu'jibuka, engkau akan rasa takjub dengan tubuh badan mereka. Ni kita sebut ciri yang ke-37 tadi tu. Ni. Maksudnya kalau kita letak di dalam ayat nombor 1, tengok kagum tu pada tubuh badan mereka. Apa maksud pada tubuh badan mereka ni? Kalau ulama ulas, ialah nampak macam maknanya nampak luaran dia seperti orang yang seperti kita ulas tadilah. Okay, kalau berperang tu nampak macam dia ni boleh digunakan ni untuk berperang ni kan. Tapi walaupun padanya sasa kuat, tapi sebenarnya lain, sangat takut. Ataupun nampak macam dia ni orang baik ni, dia ni orang yang sangat beriman ni, tapi pada hakikatnya tidak. Okey, ini yang pertama. Maknanya orang munafik ni bukan orang yang biasa-biasa. Kita tengok kepada penampilan mereka. Maknanya mereka suka menjaga pada penampilan luaran semata-mata. Okey. Lepas tu kalau kita baca ayat itu juga, Allah mengatakan, dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga akan mendengar tutur kata mereka. Ini yang kedua, mereka ni pandai petah dalam berbicara. Mereka boleh memudah mempengaruhi orang. Mereka ni juga seperti influencer lah. Kan? Ada orang ni cakap dia, kalau kita dengar tajuk sangat cakapnya. Mungkin dia cakap tu nampak macam seolah-olah dia memperjuangkan Islam ke, dia memperjuangkan Palestin ke, dia memperjuangkan, dia adalah orang yang mengambil berat tentang apa sajalah kan. Jadi orang dengar tu macam tertarik. Ni orang munafik. Kita cuma kenapa saya tak letakkan yang kedua dalam ciri yang ke-9 pada malam ini, sebab sebelum ni kita dah masukkan dah tentang orang munafik pada kata-katanya. Cuba kita tengok kembali. Ingat lagi tak? Kita ada sebut sebelum ini. Kita tengok sekejap. Ada ke tak ada? Kita sebut dia dekat nombor berapa? Sekejap ya. Okey, kita letak dia. Ni. Dekat contohnya macam nombor 27, orang yang manis mulutnya. Boleh dikaitkan dekat situ jugalah. Sebelum ni kita kaitkan jap. Saya sebut apa lagi. Okey. Ni kita sebenarnya saya tak ambil sebab dia boleh dikait-kaitkan juga dengan ciri yang ke-27 tu. So orang yang kalau kita baca ayat yang dulu waktu suri 7, kita kan sebut ayat ni kan sama Tuhan katakan, iaitu yu'jibuka qawluhu. Orang yang ucapannya menyebabkan engkau tertarik. Disebabkan sudah dibincangkan pada yang ciri yang ke-27, justru itu saya tidak memasukkan maklumat itu pada siri yang ke-9. Tetapi kita boleh saya tunjuk kat tuan-puan. Nampak tak tadi yang ayat yang saya tunjukkan ciri ke-27 ni? Nampak Ke tak nampak? Nampak. Nampak kan? Nampak Ustaz? Okey. Alhamdulillah. Okey, syukur. Okey. Ya, tetapi kalau ayat ini nak dikeluarkan, bolehlah nak letakkan supaya lebih jelaslah ciri-cirinya.
Okey, sini nombor satu. Okey, nombor dua pada kata-kata mereka. Okey. Okey, yang ketiga orang munafik ni, mereka ini seakan-akan kayu yang tersandar. Yang ini yang kita kata orang munafik ni tak berguna pun, tak beri manfaat apa-apa pun. Mereka ni umpama kayu. Kayu tu pun kalau nak ditegak, kayu tu pun dia tak boleh berdiri dengan sendiri, melainkan ia terpaksa diletakkan secara bersandar. Sebenarnya ini adalah perumpamaan bagi orang munafik. Allah nak kata orang munafik ni tak guna, kan? Tak memberi faedah pun kalau mereka ni menjadi Islam. Kan? Jadi Allah misalkan mereka seakan-akan kayu yang tersandar, musannadah tadi. Nampak tak? Sepatutnya mereka apabila mereka menjadi Islam, patutnya mereka kena kuatkan Islam tu, kan, beri faedah kepada agama, boleh menguatkan tentera orang Islam ke, tetapi tidak pada orang munafik. Okey. Kemudian yang keempat ni mereka menyangka setiap jeritan ialah untuk membahayakan mereka. Okey, apa maksud setiap jeritan adalah untuk membahayakan mereka? Okey. Maksud dia, kalau ikut tafsiran Ibnu Katsir, dia kata setiap kali berlakunya peristiwa ataupun berlakunya perkara yang menakutkan, mereka mengira dengan rasa pengecut bahawa perkara itu tertuju kepada mereka. Orang munafik ni dia serba-serbi, dia pengecut lah. Kalau dengar Islam musuhnya ramai je, sudah habis dia rasa, kan. Kalau diperintahkan untuk perang ke, mereka ni macam dah jadi macam jiwa dia rasa macam pengecut lah, takut serba-serbi. Ada juga para ulama mengatakan mereka ni juga sentiasa takut dengan apa sahaja wahyu yang Allah nak turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita pernah sebut sebelum ini, setiap kali turunnya wahyu daripada Allah, mesti Allah bongkarkan tentang orang munafik. Jadi salah satu sudut sisi mereka takut, sentiasa takut ni apa? Mereka takut kalau Allah bongkarkan rahsia mereka, kan, perangai mereka. Itu adalah orang munafik. Orang munafik ni juga boleh kita katakan orang yang macam dia mudah termakan cili lah. Kata orang kan, kalau siapa yang makan cili, dia lah terasa pedas. Seorang munafik ni orang yang seperti orang yang sentiasa macam rasa macam, dia ni nak kata kat kita ke, ayat Quran ni nak kata dekat kita ke? Dia jadi macam tu dia punya perasaan dia. Okey, itu perkara yang keempat tu. Lepas tu dalam ayat ni juga, kalau kita tengok kalau kita letak yang kelima, inilah yang Tuhan kata, mereka ini adalah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Terbalik saya, tuan-puan, ya. Ni sepatutnya kat sini. Nanti saya hantarkan nota daripada tuan-puan. Okey. Mereka musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Maknanya orang munafik dia bukan kawan kita. Dia bukan teman baik. Tapi sebenarnya dia adalah musuh. Kenapa Allah mengatakan musuh sebenar? Kerana kalau orang kafir, mereka kita nampak kekafirannya. Nampak jelas depan mata kita. Tapi orang munafik, kita tak tahu. Kan dia ni geng kita ke? Dia ni sokong Islam ke? Dia ni ada seteru dengan
orang kafir ke, ada seteru dengan orang Yahudi ke, ataupun macam mana. Sebab itu dia adalah musuh yang sebenar-benarnya musuh bagi orang Islam. Bahaya, sangat bahaya daripada orang kafir musyrikin yang jelas-jelas nampak dia kafir. Okey, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Jelas ya untuk 4 perkara yang kita bincangkan pada malam ini tentang orang munafik. Tetapi kalau kita nak masukkan tentang tutur kata mereka ni, boleh jugalah. Tapi dalam ayat ni boleh keluarkan ada 5. Ada 5 ciri. Tapi kita hanya keluarkan 4 kerana kita telah sebut sebelum ini tentang mulut mereka yang sentiasa manis. Okey. Setakat ni tuan jelas tak? Tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Jelas Ustaz. Jelas ke? Okey. Alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya ada urusan juga untuk dilakukan. Jadi sebenarnya saya nak masuk yang ke-41. Ciri yang ke-41. Sekejap ya. Tengok sekejap ya. Okey, ciri ke-41 tu. Ciri satu tu, mereka ni sebenarnya tidak memiliki kesatuan. Kesatuan dengan apa? Nanti kita akan bincangkan. Ini agak panjang sedikit. Lepas tu kita nak sambung lagi nanti perangai mereka ni macam syaitan. Nanti kita akan bincang pada siri ke-10 ya. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Jadi malam ni dengan kadar ini sahaja yang dapat saya kongsikan. Walaupun pendek, tapi kita dapatlah penambahan lagi beberapa ciri-ciri orang munafik. Okey, maka semakin jelaslah kepada kita tentang apa? Macam ya. Semakin jelaslah kepada kita. Okey. Semakin jelaslah kepada kita bahawa orang munafik ini memang patut mereka ini diletakkan di dalam neraka yang paling teruk sekali azabnya, fi darki asfali minan nar. Okey, saya pun tidak mahu memanjangkan ayat keempat kerana mungkin tuan-tuan yang telah mengikuti tadabbur yang dibimbing oleh Al-Fadhil Ustaz Uzair pada setiap hari Khamis. Beliau mungkin dah kupas panjang lebar untuk ayat yang keempat dalam suratul Al-Munafiqun. Okey. Macam mana kita nak dapatkan maklumat tentang orang munafiqun? Okey. Dalam masa yang sama, sebenarnya ada lagi beberapa surah yang kita boleh rujuk untuk orang munafik ini. Jadi untuk sambungannya, saya sebutkan awal-awal pada tuan-tuan dan puan senarai ayat dia, boleh? Jadi daripada ayat itu, nanti tuan-tuan boleh baca dan boleh sebenarnya lihat beberapa ciri lain. Jadi kalau ada ciri-ciri yang kita terlepas untuk disenaraikan, nanti maklumkan. Jadi saya berikan dulu ayat-ayat dia. Okey, begini. Ya. Okey, ini adalah senarai ayat tentang orang munafik di dalam Al-Quranul Karim. Ayat-ayat ini dapat membantu kepada kita untuk mengeluarkan lagi beberapa ciri. Sebenarnya saya berikan ayat ini supaya tuan-tuan dan puan dapat mempelajari macam mana kita boleh menyenaraikan ciri-ciri orang munafik tu. Sebenarnya taklah susah mana pun. Tetapi yang paling penting kita kena tahu ayat mana dalam Quran yang bincang tentang orang munafik. Okey, ayat dia seperti inilah. Contohnya dalam suratul Baqarah ada beberapa ayat. Contohnya ada ayat yang ke-8 sampai 20. Ada 13 ayat, muka surat 3 hingga muka surat nombor bukan 3 sampai 20 ni saya betul tak? Muka surat 3 sampai 20 kot. Nanti tengok balik dia punya ayat ni, betul tak? Sekejap .
Okey, kemudian surah ayat yang 204, 206. Ayat ni, ayat saya senaraikan adalah ayat-ayat yang kita akan insya-Allah pastikan ya, ayat-ayat ni kita akan selesai buat penafsiran dan kita nak tabur ringkas ayat-ayat ni. Lepas tu kita akan, maksudnya waktu kita baca ayat ni nanti kembali satu persatu, jadi kita lihat balik ayat ini kita telah letakkan pada ciri nombor berapa, ayat 204, 206. Begitu juga dekat suratul Nisa ada banyak ayat, contohnya ayat 38, 39, ayat 60 hingga 68. Okey. Kemudian ayat 88 sampai 90, ayat 137 sampai 148. Kemudian surah berikutnya adalah surah Al-Anfal, satu ayat je, tapi dekat ayat nombor 49. Sebelum ni kita pernah baca tak surah Anfal itu? Nanti kita semak kembali. Okey. Kemudian kita tengok dalam surah Taubah. Nanti saya akan ingatkan saya akan kongsikan nama lain bagi surah Taubah. Surah Taubah ni dia ada nama lain, bukan sekadar namanya surah Taubah. Tapi nama lain tu para ulama meletakkan nama surah itu berdasarkan kepada orang munafik. Nanti kita akan tengok para ulama namakan surah itu sebenar dengan orang munafik. Kenapa? Kerana surah Taubah ni surah yang banyak memaparkan tentang karakter orang munafik. Okey, so ayat 46 sampai 51. Okey, dia nak 46 sampai 51. Lepas tu ayat 61 sampai 68 surah Taubah. Kemudian ayat 73 sampai 87. Kemudian ayat 91 sampai 110. Okey. Kalau tengok macam ada 20 ayat tapi insya-Allah nanti kita akan lalui ayat by ayat mengikut surah-surah ini. Kalau macam sekarang ni kita berterabur lah. Kejap ambil rujukan dalam Al-Baqarah lah. Macam malam ni kita lompat terus kepada surah Al-Munafiqun. Sebenarnya tak ada sebab apa-apa lah. Maknanya sekadar saya nak menunjukkan setiap juzuk-juzuk ni, banyak juga tentang orang munafik sebenarnya. Okey. Kemudian kita tengok ayat lain. Contoh ni ayat 110. Saya kuningkan ni sebab saya belum letakkan muka surat yang sebenar. Okey. Kemudian ayat 125 sampai 129. Okey. Kemudian surah Al-Ahzab ada satu ayat. Itu ayat nombor 73. Orang munafik. Lepas tu suratul Fatah. Ayat nombor 6. Ayat 11 sampai 13. Tak apa, tuan-tuan jangan bimbang kalau tak sempat nak salin. InsyaAllah nanti saya akan beri nota ni malam ni insyaAllah. Jadi untuk kerja rumahnya, bolehlah baca terjemahan bagi setiap ayat yang kita nyatakan. Okey. Kemudian surah Al-Hadid. Okey, ayat 13 sampai 15. Okey, surah Al-Hadid surah nombor 57. Ada juga dalam surah Al-Hadid tentang orang munafik. Ayat ini pasal apa? Nanti kita baca. Saya tak nak kongsikan dulu. Kita rujuk. Nanti kalau pengisian yang akan datang, mungkin kita akan tanyalah. Okey. Ayat yang ke-13 dan 15 surah Al-Hadid ni, orang munafik tu cerita pasal apa? Cerita tentang perangai mereka ke, azab yang Allah nak timpa pada mereka ke? Tapi memang tentang orang munafik. Tapi dalam isu apa? Tuan-tuan kena lihat pada ayat itu. Begitu juga suratul Hasyr. Ayat 11 sampai nombor 17. Ni surah yang ke-9. Ni dah masuk juzuk yang ke-28. Suratul Hasyri. Lepas tu Allah dia punya ejaannya tersalah ni, munafiqun. Dia bukan min, ya. Munafiqun ayat 1 sampai 8. Ada 7 ayat dalam suratul Al-Munafiqun.
Tapi dia sebenarnya sampai ayat nombor 1 sampai 3 kan. Tak apalah, ambil lah ke 8 ayat yang pertama ada kaitan orang munafiqun. Setakat ini ya, secara jelas tentang orang munafik ni pada surah-surah yang saya bacakan ini. InsyaAllah kita akan pastikan, kita mohon rahmat dari Allah, bantuan dari Allah. Allah pemudahkan pengajian kita kalau boleh kita nak faham ke semua ayat-ayat yang telah pun kita senaraikan. Sebenarnya ayat ni saya boleh bagi pada siri yang pertama dulu. Tapi saya memang simpan untuk di hujung supaya apabila tuan-tuan dah tahu ciri ayat-ayat rujukannya, maka kali ini untuk siri yang ke-10 kita mungkin akan buat sesi 2 hala lah. Contohnya saya sebut sesuatu ciri yang ke-41 contohnya. Jadi tuan-tuan kena nyatakan ciri itu berkaitan dengan ayat nombor berapa. Tengoklah kalau sempat kita buatlah seperti itu, tapi kalau makan masa, saya sendiri yang akan mencari jawapan dia lah. Okey, insyaAllah. Okey, ini saja pengisian kita pada malam ini. Mohon maaf agak ringkas, walau bagaimanapun setiap minggu ilmu kita semakin lama semakin bertambah. Moga-moga Allah bersihkan kita daripada memiliki sebarang sifat orang-orang munafik. Sebab tu orang-orang soleh yang terdahulu di kalangan para sahabat, mereka sangat bimbang kepada Allah, sangat bimbang jika mereka ada memiliki sifat orang munafik. Kita sebenarnya bukan sekadar nak belajar orang munafik itu apa, tetapi kita tak nak perangai kita, tingkah laku kita, kata-kata kita, perbuatan kita ada persamaan dengan orang munafik. Sebab tu kita belajar. Dalam masa yang sama, kita kena waspadalah dengan mana-mana manusia yang memiliki ciri-ciri yang telah pun kita pelajari. Dan itu adalah tujuan utama kenapa kita mempelajari ayat-ayat yang berbentuk tema-tema seperti ini. Okey, tuan-tuan perempuan, jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Ada sebarang persoalan ke, pertanyaan, penambahan maklumat? Semoga boleh ikuti dengan baik, boleh ikuti dengan mudah. Okey, kalau di FB page ada sebarang soalan tak? Ada soalan apa-apa Ada, tak? Ustaz. Tak ada. Okey, kita sambung minggu depan bermula dengan ciri yang ke-41. Kita akan masuk siri yang ke-10. InsyaAllah saya cuba cari hari untuk gantikan tema yang pasal Yahudi itu. InsyaAllah saya tengah carikan waktunya. Ala kulli hal, saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada tentera perempuan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada tentera perempuan semua. Hayakumullah. Semoga Allah memberikan kehidupan yang baik. Allah sentiasa melapangkan dada kita, membersihkan jiwa-jiwa kita daripada sifat-sifat orang munafik. Kemudian semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam membimbing kita untuk kita meneruskan sisa baki hidup yang ada. Semoga kita benar-benar menjadi seorang yang benar-benar Islam, benar-benar beriman. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.